Assalamualaikum and a very good evening to everyone. So today kita akan buat lab 8 punya configuration which is configuring STP dan RSTP. So nama saya Siti Nofatia binti Nudin, matrix number 202178. Nama saya Lana Batrisha binti Muhammad Arif, matrix number 204232. Nama saya Nurul Aina Amalia binti Muhammad Jeffrey dan matrix number 202880. Nama saya Nur Amira Amnani binti Nasrin, matrik saya 202369. Okay, so in this lab kita akan ada dua topologi, which is the first one is topologi untuk STP, the second one is untuk RSTP. So kita akan mulakan dengan STP dulu. So objektif dalam lab STP ni, dalam configuration STP ni is the first one is to change the STP mode at the switch. The second one untuk manipulate bridge parity, untuk control the bridge election, and nombor 3 kita akan manipulate the election of root port and juga designated port by changing the port parity and also port cost. So dalam STP ni kita ada 3 step. The first one is kita kena configure and verify the STP. Step 2 is to control the root bridge election, and step 3 untuk control the root port election. Okay. So more details about step 1 and step 2. So dalam lab topologi ni kita bahagi pada 2 orang. Dalam lab STP 2 orang akan buat, iaitu saya dan juga Amira. So saya akan buat step 1 dan 2. So dalam step 1 dan 2 ni apa yang saya perlu buat is to make sure that only necessary interface are up. Second one to enable the STP. The third one is change the parity values at S1 and S2. The fourth one is shut down interfaces to manipulate the root bridge, and the last one kita kena re-enable balik the shutdown. Okay. So dalam topologi STP kita ada 2 switch which is S1 to S2 with interface 009 and 0010. So the first thing yang kita kena buat is kita kena make sure that only the necessary interface yang up. So kita boleh, you can see here at S2, this one is S2, only 009 and 0010 yang up. Then S1, both S2. Apa yang saya tak share S1, okay, never mind. So next is kita kena buat bagi enable the STP mode. So untuk S1, dia punya command is STP mode STP. STP mode STP, then we can do display STP. And you can see here, yang S1 ni dia punya RPC 0 and the punya root type is primary, and kita boleh tengok untuk S2 punya STP mode STP, dia punya RPC 098, dia punya root dia is a secondary root. Okay, kita kat sini. The next one kita boleh juga guna command STP display STP brief untuk tengok that specific interface tu dia punya port role dia apa. So dekat sini kita boleh check the S1 dia adalah root bridge because of role yang keluar daripada dia dua-dua adalah designated. S1 untuk S2 kita boleh tengok kat sini. This one terbalik. Dia sepatutnya macam ni. Designated. Root 2, 009 is a root, 0010 is alternate. Punya root. Okay, kat situ. Then next, kita boleh tengok dia punya port. Another display command which is STP, display STP interface gigabit 0010. So kita kat sini kita boleh tengok dia punya type of port lah, and also kita boleh tengok dia punya port ID pun boleh kat sini 128.10. Kita boleh tengok dia adalah forwarding, dia ada designated port. Ini untuk more detail dalam interface tu. Ini untuk interface 010 dekat S2. Okay, kat S2 dia adalah alternate port kat sini. Lepas tu dia adalah discarding sebab dia alternate tak boleh forward. So dia hanya boleh terima paket sahaja. Okay. So the next command yang kita kena buat ialah so next step ni ialah kita nak control the root bridge election. So by default
dia memang dah cakap lah yang S1 is the bridge, tapi kita boleh control juga. So untuk kita control, kita boleh change the priority number. So kat sini kita boleh check dulu. So before this, the bridge number is 0 kan untuk S1. And untuk S2 pula dia adalah 4096. So kita boleh change the priority by using this command. Kita undo dulu the previous STP. Kita undo STP root, kita masuk STP priority 8192 dan kita display STP. Okay, kita boleh kat sini dia, RPC untuk root dah jadi 4096. 4096 ni S2 punya tau. So kat sini kita masukkan STP priority untuk S2 4096. So dekat sini you can see that it's already changed lah. S2 dah jadi root bridge because kita ubah the priority and dia pilih priority yang lagi rendah untuk jadi root bridge dekat sini. Okay, so next step dekat sini. Dia dah berubah. Tengok S2 dia dah jadi designated, dia dah bertukar. S2 dah kat sini. S1 dia the other one, dia dah bertukar. Macam ni. This one, S1. Designated. S1 dah jadi root, this one jadi alternate. Okay, the next step yang kita nak buat is kita nak try shutdown S2 punya link dekat both interface 009 dan 010 untuk tengok apa yang jadi. So, supposedly in this lab, dia akan cakap yang S1 ni yang akan jadi root bridge. Tapi bila saya buat, saya dah shutdown here, kat sini dah shutdown and 010 pun dah shutdown. And bila saya buat this STP balik, boleh tengok kat sini, still apa tu S2 yang jadi root bridge dekat S1 kan. Kalau dekat S1 ni S2 here. Still S2 yang jadi root bridge. I think this is because sebab kita kan dah macam kita dah shutdown dua-dua link tau. So bila kita dah shutdown link kat sini and link kat sini, so by default link ni memang tak berjaya lah sebab there is, tak ada link lain untuk S1 dengan S2 ni communicate. So that's why daripada apa yang saya buat ni, saya dapat nilai dia still sama S2 ni jadi root bridge sebab dua-dua link ni dah tak ada. So that's all daripada saya untuk lab ni. Dari untuk part ni. Dan kita akan pergi ke seterusnya. Okay, untuk step seterusnya dalam lab STP ni akan dibuat oleh Amira. So the first thing yang dia kena buat is untuk change the default port priority dekat S2. And second one to shut down the interface to manipulate the root port election. And the third one is untuk change the course at S1. So Amira, are you ready? Let's go. Okay, saya akan sambung untuk step 3. So step 3 ni, mula-mula kita akan display dulu STP brief. So bila dah display, dia akan keluar gigabit internet 009, dia akan jadi root dan gigabit internet 0010 dia akan jadi A kan. So dia sama je macam Fatia buat tadi. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita tukar dia punya tempat. Kiranya kita nak jadikan G0010 ni sebagai root. So kita kena tukar dia punya priority. So bila tukar priority, so ni kita akan tukar priority tu dekat S2 lah sebenarnya. Sebab kita nak tukar dia S2 tu jadi sorry. Kita nak tukar priority dekat S2. Yang tadi kita buat tu dekat S1 kan. So bila kita tukar priority dekat S2, kita akan tengok dia punya STP interface. So ni STP interface dekat G009. Okay, ni G009. So priority dia 32. Macam kita dah set ni. And then ni untuk STP interface G0010. So priority dia dah jadi 16. Okay. So next is kita try untuk display balik dekat S1. Dekat ni.
display STP brief. Ini sorry kat ni. So sekarang ni port untuk G009 dia dah jadi alternate dan GE0010 dia dah jadi root, so dia dah bertukar tempat. So sekarang ni kita nak shutdown G0010 dan kita nak tengok balik dia punya ni display STP brief. So bila dah shutdown, dia akan shutdown and then dia akan tinggal gigabit internet 009. So gigabit 009 tu yang akan jadi root sebab dia dah tak ada port lain. So dia akan automatically jadi root. Okay, next is kita akan kita akan undo port priority. Kita akan undo balik port priority tadi. So lepas kita dah undo priority tu, kita undo shutdown gigabit ethernet 0010 dekat switch 1. So bila dia dah undo shutdown, sekarang kita tengok G009 ni dia akan jadi root balik. Dia akan jadi root lah sebab dia ambil daripada yang sebelum ni. So bila dia dah undo balik shutdown, dia dah on balik, gigabit ethernet 0010 ni dia jadi alternate. So sekarang untuk kita check dia punya interface. Sekarang ni dia punya mana configuration tu? Okay. Ni configuration cost dia auto. Sama juga dengan interface dekat STP interface dekat G0010. Dia punya configuration cost dia pun still auto. So sekarang ni kita akan tukar dia punya cost dekat G009. Cost dia akan jadi 200,000. So dia dah tukar, so kiranya dia punya port cost dia dah jadi 200,000. Then bila dia dah tukar jadi 200,000, so kiranya dia kan lagi tinggi daripada G0010. So dia akan tukar balik root tu kepada gigabit internet 0010. Betul lah. Okay. Lepas tu ni adalah final configuration untuk S1. So dia ada banyak kat bawah, tak panjang sangat nak screenshot. Tapi so far dia punya output keluarlah, maksudnya memang betul kita nak tukarkan tempat dia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, untuk lab STP ni, so apa learning outcomes yang kita boleh dapat from this lab is macam mana nak enable STP mode dekat switch. The second one, how to control the root bridge election, and the third one, how to control the root port and designated port. Okay, that's all untuk lab STP. Kita akan sambung untuk lab RSTP pula. Lab RSTP dua orang akan buat juga, iaitu Diana dan juga Aina. So apa yang ada dekat lab topologi ni, objektif untuk topologi RSTP is the first one, kita change the RSTP mode at the switch. The second one, configure the edge port. The third one, configure RSTP BPDU protection and configure RSTP loop protection. Okay, untuk topologi RSTP ni kita ada dua switch 1 dan juga switch 2. But the different in this topology is kita akan tambah satu router. So basically this is topology. Okay, untuk untuk topologi RSTP ni kita bagi pada dua juga, iaitu Diana akan buat step 1 sampai 4 dan Aina akan buat step 5 dan 6. Okay, untuk ni adalah step dia. Okay, ni apa yang ada. Step 1. Step 1 kita akan preparing the environment. Step 2 tak ada sebab kita guna dynamic topology. Step 3, configure and verify RSTP. Step 4, configure and edge port. Step 5, configure BPDU protection, and step 6, configure loop protection. Okay, untuk step 1 until 4, apa yang Diana akan buat is, first one is to make sure that only necessary interfaces are up. The second one, enable the RSTP, and the third one,
configure edge port. So Liana, you ready? Yes. Okay. Okay, so untuk step 1 sampai 4 akan dikendalikan oleh saya. So pertama sekali kita kena tukar sysname dia dulu. So pergi kepada switch 1, pergi ke sysname, tukar S1. Lepas tu lepas dah buat sistem tu kita akan verify, tengok interface dia yang 2 ni dah up ke belum. Sebab dekat step 1 ni dia kata kita kena shutdown kan interface yang kita tak nak. So untuk pastikan, untuk verify yang 910 dah up, so kita guna display interface brief dan kita tengok okay dah up dah. So yang lain semua down, so kita tak payah buat yang step ni semua dekat S1 dan S2 pun kita check juga display interface brief. Okay, kita dah check 9 dengan 10 dah up, yang lain semua down, okay. And then pergi pada step 2 ni tak payah buat sebab guna topologi baru. So proceed pada step 3, STP mode RSTP dekat switch 1 dengan switch 2. And then bila kita display STP, kita akan tengok dekat S1 ni dah automatic jadi root. So kita label dia sebagai root kat sini. Lepas tu dekat kat switch 2 pun dekat sini dah root dia jadi S1 juga. S1 dia dah root. So lepas dah buat semua tu, kita akan untuk step keempat, kita akan check interface 1 ni dah shutdown ke belum. Untuk kita undo shutdown ni, kita kena check dulu dah shutdown ke belum. So kita display STP brief, okay dia belum up lagi. Untuk STP brief ni, kejap. Oh, sekejap Tia. Okay, sorry tadi ada lost sekejap. So dekat step 4 ni, kita nak check dia dah up ke belum. So kita gunalah as display interface brief. Okay, kita check dia dah up. So tak payah undo shutdown ni. So kita teruskan dengan STP edge port enable dekat switch 1. Dengan switch 2 pun tercek juga, okay, GE001 ni dah up and then proceed pada STP edge port enable. Lepas tu kita boleh nampak dekat 1 ni masih designated roll port walaupun kita dah buat edge. Dekat switch 2 pun masih designated port roll dekat switch 2. So dekat step Aina nanti kita akan tunjuk macam mana kita nak configure kan designated ni menjadi BPDU. Itu saja untuk step 1 sampai step 4. Okay, thank you Diana. So untuk step 5 dan 6, apa yang kita perlu buat untuk 5 dan 6 hanya ada 2, which is to configure the BPDU protection and also untuk configure the loop protection. Okay, so Aina akan buat step 5 dan 6. Ready Aina? Ready. Bagus. So saya akan ambil dari step 5. Okay, so untuk step 5 ni kita akan configure BPDU protection yang apa yang Yana cakap tadi. Dia dah buat yang edge. So sekarang kita kena configure BPDU protection ni. Sebab apa kita kena configure benda ni? Sebab kita sebenarnya edge port ni yang Yana buat tadi, edge port yang sambung dengan router tadi, dia tak boleh dapat BPDU. Sebab yelah macam untuk keselamatan kita lah. Jadi kita kena configure BPDU protection ni untuk jadikan dia tu tak dapat BPDU. Jadi kita kena selamatkanlah apa yang kita patut selamatkan. Jadi so kita akan buat STP BPDU protection. Kita akan buat STP BPDU protection. Jadi lepas kita buat STP BPDU protection ni, lepas kita display STP brief, nampak tak yang role yang dia adalah edge port tu yang dia dapat BPDU protection. Kalau yang kat sini dia tak dapat sebab dia bukan edge port, dia adalah designated port. So kat sini adalah BPDU. So kat sinilah kita boleh nampak mana satu dia adalah edge port. Okay. So sama juga dengan S2. S2 pun kita kejap dia kena cari-cari. Okay, dekat sini pun sama. So Gigabit Ethernet 001 ni adalah BPDU. So tu adalah untuk step 5, tu sahaja untuk step 5. Jadi kita akan pergi kepada step 6. Okay, step 6 ni kita akan configure loop protection.
Kenapa kita nak buat benda ni? Contohlah kan dekat kita punya dekat kita punya root bridge ni, satu port dia ni rosak. Contoh kita ambil contoh GE009 ni dia rosak. Jadi bila dia rosak, dia akan menyebabkan tak ada designated. So bila tak ada designated, root bridge ni yang alternate ni dia akan jadi root dia akan jadi root port dan dan yang alternate port ni dia akan jadi designated port. So bila root port dengan designated port ni dia berada dalam satu switch yang sama, so dia akan menyebabkan berlaku loop. Looping. So benda ni lah yang kita nak elak. So kita nak elak looping. So apa yang kita akan buat kat sini, kita akan configure loop protection. So loop protection ni kita akan main dengan S2 saja, switch 2 saja. So untuk sebab yalah switch 1 dia adalah root bridge kan. Jadi tak perlu kita nak pergi dekat sana. So dekat sini kita akan pergi kat 22 gigabit Ethernet 009 dan kita akan buat loop protection. Sama juga dengan gigabit Ethernet 0010, kita akan buat loop protection. Dan lepas tu kita akan display interface brief dekat sini. Yes, lepas kita display interface brief, so kita akan dapati yang protection dia tu dah berubah jadi loop. So sekarang dah berjaya di-protect lah kita punya configuration. Jadi so last configuration kita akan pergi final configuration. Kenapa tak keluar? Display current, Aina. Display current. Okay, so ni yang kita dah buat tadi, configuration yang kita dah buat sepanjang-panjang yang Yana dan saya dah terangkan tadi. So last kita akan save kita punya configuration. So yes. So sama juga dengan S1. So itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, itu sahaja untuk start dalam lab RSTP. Okay, ni outcome yang kita boleh dapat daripada this lab is we know how to enable the RSTP mode at the switch. The second one, how to do the edge port configuration. The third one, enable the video protection, and the last one, enable the loop protection. Okay, itu sahaja untuk lab ini. Dan kita akan pergi seterusnya kepada additional question. Okay. Untuk soalan 2. Okay, sekarang ni kita soalan 2. Soalan 2, kita ada switch A, switch B dan switch C. So daripada topologi ni, kita kena jawab soalan. The first one is to enforce switch A to become root bridge. Second one, identify the port role untuk setiap switch ni. And the third one, kena justify answer. So untuk question 2 ni, dia akan dibuat oleh Aina dan juga Yana. Okay. Untuk soalan 2, saya dengan Yana akan buat. Jadi dekat soalan 2 ni, soalan pertama dia tanya, kita nak enforce switch A nak become root bridge. So seperti mana yang dia cakap soalan dia lah. Jadi mestilah first bila kita configure, bila kita masuk dalam RSTP tu, switch B ni yang akan jadi root bridge kan. Ni yang kita nampak kejap alamak. Okay, dekat sini. So nampak tak sekarang switch B ni yang jadi root bridge. Switch sebab kita tengok ada 2 port yang designated. So kita tengok switch A sekarang dia bukan root bridge. So kita kena enforce lah benda tu. So cara kita enforce adalah dengan kita jadikan priority switch A ni lagi rendah dari priority switch B. Sebab apa? Sebab kita nak jadikan dia root bridge. So lepas saya letakkan command STP priority 4096. Jadi bila kita display STP brief ni, so kita nampak role dia. Yang ni dah jadi dah 2 designated port. So dia dah jadi root bridge. Manakala switch B dah tak jadi root bridge dah. Okay, so apa yang kita nampak. So kita ada satu lagi yang ketiga ni. Kita ada satu lagi kita kena configure, iaitu switch C ni kita kena configure root edge. Jadi bila saya configure root edge ni, so kita kena configure, kita kena pergi dekat interface gigabit Ethernet 003 yang bersambung, switch A ni yang bersambung dengan switch C tu. So kita akan enable, kita akan enable edge port dia. So lepas tu kita akan buat teruslah, kita buat BPDU protection sebab kita nak tahu dia ni mana satu adalah apa kita panggil edge port. So kita nampak kat sini gigabit Ethernet 003 adalah edge port, sama juga dengan switch B. Bila kita buat, kita nampak yang gigabit Ethernet 004 ni adalah
edge port. So seterusnya akan diterangkan oleh Liana. Okey, untuk soalan 2 dan 3, untuk soalan 2 kita boleh nampak melalui Aina tadi yang dekat switch A, GE1, GE1 ni ialah designated port dan GE2, sekejap saya kecilkan. Okey, untuk GE2 ni kita boleh nampak dia adalah designated port dan GE3 adalah designated port role. Sekejap, okey. Untuk switch B pula, sekejap. Tak apa. Untuk switch B pula kita boleh tengok yang mana? Okey, untuk port GE1 ni adalah root port, kat sini terbalik. Dan untuk GE2 dia adalah alternatif dan G4 ni adalah designated. Dan untuk switch C juga, switch C, mana switch C? Switch C dia boleh nampak 3 dengan 4, 3 ni adalah root dan 4 adalah alternatif kat sini. Okey, untuk yang ni, untuk dia, kenapa dia designated dekat antara 4 dengan 4, 3 dengan 3 ni adalah sebab macam tadi dekat step saya, step 4 yang ni, walaupun kita dah buat dia sebagai edge port kat sini, tapi kita still nampak dia, tapi kita still nampak dia sebagai designated. Dia lebih kurang macam tu dia punya kisah dia. Walaupun kita nampak dia sebagai edge port, mana? Edge port, designated kat sini, tapi dia sebenarnya adalah edge port. So sebab tu tadi Aina dia configure, kita letak BPDU protection dekat situ. And then kat sini adalah PPDU antara ni. So edge port dia akan berlaku dekat switch C kan Aina kan? Switch C. Apa? Edge port dia. Rasanya dekat switch C. Edge port dia dekat switch A kan? Yang dekat Dekat A kambian ni Okay. Sorry ada miscommunication kat situ. Okay, itu sahaja untuk justify dan switch A ni kenapa designated sebab dia ada root dan ni non-root dan ni switch C ni yang BPDU edge port, BPDU protection tadi tu. Itu sahaja untuk soalan 2. Okay, untuk question 1, kita ada 3 switch, switch A, B and C. So apa yang kita perlu buat is untuk enforce switch A ni jadi root bridge. The second one to identify the port role untuk each port. And the third one to justify the answers. Okay, untuk switch A, saya dah masuk STP and when I display the STP, I found out that switch A ni already dah memang dia adalah root bridge. Sebab kita boleh tengok dekat dia punya IPC. Okay. Dia punya kosong. Daripada switch B dan juga daripada switch C kat sini. So that's why I found out that switch A ni dah become the root bridge. So kenapa ni adalah designated and designated sebab dia adalah port yang keluar daripada root bridge. So that's why dia D. And dekat dalam each port, dalam setiap switch mesti kena ada root punya port. So that's why this R dan juga ini juga R. Okay, dan juga ini D ni alternate. Alternate is the port yang tak hanya boleh receive packet dan tak boleh forward. Okay, so untuk justification, akan teruskan bahagian justification. Okay, so untuk justify kita punya answer, so kita orang dah buat command display STP brief dan kita akan tengok dia punya role lah, dia punya role. So kita tengok kat sini role dia adalah designated dekat gigabit internet 01, gigabit 002 pun dia designated. And then dekat switch B pula, kalau kita tengok kat sini kita buat sini root kan. Gigabit internet 001 dekat root and then gigabit internet 003 designated. So kita check juga guna command yang sama, display STP brief. So role dia root dekat sini
So sama. And then designated dekat sini. Gigabit Ethernet 003. So untuk switch C kita punya gigabit Ethernet 002 adalah root. So dia datang daripada switch ni kan. Daripada switch ni. So gigabit Ethernet 003 ni pula alternate. So kita tengok dekat command yang sama, display STP brief. Kita tengok dia sama je. Root. So dia R root. And then dia jadi alternate. So jadi kat sini. Jadi itulah yang dapat menjawab soalan nombor 2 untuk justification of soalan nombor 2. Itu saja.